screen untuk nota. Okey. Nampak cikgu. Ya saya? Nampak cikgu. Nampak, bagus. Kalau boleh ya, awak respon melalui mic ya, apa-apa. Cuba saya besarkan lagi, okey. So, terdapat dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama disebut sebagai sel elektrolitik ataupun dipanggil elektrolisis. Yang kedua, sel kimia. Okey, sel kimia. Okey, apa beza antara sel elektrolitik dengan sel kimia? Boleh bagi jawapan pada saya yang agak faham dalam kelas? Teacher awak ajar dalam kelas? Apa beza antara dua ni? Kurang faham ya? Okey, cuba tengok yang pertama. Sel elektrolitik, dia alirkan arus elektrik ke dalam bendalur ni ya. Ini air ni, tapi dia boleh jadi air ataupun dia boleh jadi bendalur sebatian kimia. Okey. Alright. Kalau dia air di sini ya, okey, dia mengandungi unsur-unsur. Okey, awak tahu kan, kalau air dia mengandungi unsur, sekejap Okey, dia mengandungi unsur hidrogen dan oksigen. Jadi bila kita alirkan tenaga elektrik ini, berlaku tindak balas elektrik dengan kimia ni dan dia akan menghuraikan menghuraikan sebatian itu okey di dalam tabung uji ini. So dia bergantung kepada ion-ion yang dihasilkan dan dia akan mengeluarkan unsur tersebut di dalam tabung uji. Kalau kat sini awak boleh lihat bendalur yang berwarna biru ini adalah air. So air adalah terdiri daripada hidrogen dan oksigen. So dalam tabung uji ni salah satu akan mengandungi hidrogen dan yang kedua, tabung uji yang kedua akan mengandungi oksigen. Okey, dan hidrogen dalam air, hidrogen ialah H2O, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Betul tak? Boleh faham? Boleh cikgu. Ya saya? Boleh faham cikgu. Boleh faham. So kalau 2 hidrogen maknanya gas hidrogen adalah lebih banyak terhasil berbanding dengan gas oksigen sebab 2 hidrogen, 1 oksigen. Kat sini dia tak lukislah gambar. Dan awak boleh lihat, okey, bendalur ini juga disebut sebagai aqueous ya. Boleh diperolehi dalam bentuk sebatian kimia yang lain. Okey, ini tabung uji air suling, okey. Asid hidroklorik cair dan elektrod karbon yang dipakai ni ya. Okey. Dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia untuk proses elektrolisis. Tenaga elektrik menghuraikan sebatian ini. Itu yang disebut sebagai ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey, ini yang pertama. Sel elektrokimia yang pertama kita bincang tadi ialah sel elektrolitik. Untuk yang kedua, kita sebut dia sebagai sel kimia. Untuk sel kimia, okey, kita ada, okey, kat sini kita ada voltmeter dan logam ini akan bertindak sebagai sumber elektrik. Bila logam ini
dicelup ke dalam larutan. Okey, contoh kat sini awak lihat rod ini adalah magnesium. Okey, dia terdiri pada ion magnesium rod ini ya. Dan yang kedua ialah kuprum. Dan larutan ini adalah larutan kuprum. Okey. Jadi dua rod ini bila dicelupkan ke dalam larutan kuprum, dia akan bertindak balas dan cas elektron akan bertindak balas dan bergerak, okey, daripada, kalau awak lihat sini, magnesium bertindak sebagai anode. Dia cas negatif. Okey, dia cas negatif ini anode, dan kuprum bertindak sebagai cas positif. So elektron akan bergerak menuju kepada kathod. Ini anode, ini kathod. Boleh faham? Saya tak dengar apa-apa feedback. Okey, saya bacakan sini dulu ya. Dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Awak tengok dalam sel kimia ni tak ada bateri kan? Dia tak ada bateri. Dia hanya ada voltmeter. Voltmeter ini adalah untuk membuktikan bahawa terdapatnya elektrik hasil daripada tindak balas kimia ini. Okey. Tak ada bateri kat luar kan? Kat sini ada bateri tau. Sini ada bateri kat luar, ada arus elektrik bersambung kepada elektrod karbon. Tapi kalau awak lihat sel kimia tak ada bateri. Yang bertindak sebagai sumber tenaga, seolah-olah macam bateri lah, ialah magnesium dan juga kuprum yang dicelup dalam sebatian ataupun larutan kuprum dan menghasilkan satu tindak balas, dan tindak balas ini menghasilkan tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ini akan menggerakkan voltmeter ini yang menunjukkan bahawa wujudnya tenaga elektrik di situ. Faham ke tak? Faham ya? Ada dua jenis elektrokimia. Satu elektrolitik, yang kedua sel kimia. Ni lain ya, ini lain. Dia menghuraikan unsur yang ada dalam sebatian ini. Yang ini pula dia mengalirkan tenaga elektrik dan cas akan bergerak dari daripada satu ni kan, anode akan bergerak ke cas ini, daripada anode akan bergerak ke kathod. Okey, dan ion logam itu akan berkumpul pada pada kathod, cas yang positif tadi. Okey. Tenaga kimia ditukarkan menjadi tenaga elektrik melalui tindak balas kimia. Sebab tu saya kata bila batang magnesium ini dan juga batang kuprum dicelupkan dalam larutan kuprum, okey, menghasilkan tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita akan ceritakan tentang ini sahaja. Lepas ni ya, ini ya, elektrolisis. Di bahagian ini sahaja. Okey, awak boleh lihat elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan lebur. Maknanya dalam keadaan cair ya, ataupun disebut sebagai aqueous kepada unsur juzuknya dengan menggunakan arus elektrik. Okey, dia guna arus elektrik, lalu pada sebatian ini berlaku tindak balas kimia dan dia mengasingkan juzuk yang ada dalam bendalai ini. Dan dia terhasil di sini ya, dalam ini. Ini untuk nak menghasilkan gas. Ini untuk menghasilkan gas. Jadi kalau dalam ni air, yang terhasil ialah gas hidrogen dan gas oksigen. Faham ke tak? Boleh faham semua?
Boleh. Faham, Okay, good. cikgu. Right, awak boleh lihat dia akan mengasingkan unsur ataupun unsur juzuknya, okay, dengan menggunakan arus elektrik. Sebagai contoh, dalam elektrolisis air, okay, kita guna sebatian ni adalah air. Okay, dalam keadaan aqueous iaitu bendalih, ia diuraikan kepada unsur juzuknya. Air mengandungi hidrogen dan oksigen. So awak boleh lihat dalam gambar rajah ini, air ialah H2O, betul tak? Dia punya apa tu kimia, simbol kimia dia ialah H2O. Sorry, H2O maksudnya hidrogen 2, oksigen 1. So gas hidrogen lebih banyak berbanding dengan oksigen yang dihasilkan. Faham? Tengok ni, isi padu hidrogen 2, isi padu oksigen 1. Okey, yang ketiga, sel elektrolitik terdiri daripada sumber elektrik. Ini sumber elektrik, ini ada bateri kat sini, anod, katot dan elektrolit. Cikgu, Okey, ya. apa maksud unsur juzuknya tu? Unsur juzuk tu, awak tengok air ni terbentuk daripada hidrogen dan oksigen. Air tu adalah daripada hidrogen dan oksigen. Contoh, saya bagi contoh senang. Sirap bandung kan? Sirap bandung terdiri daripada apa? Awak buat sirap bandung macam mana? Susu, sirap dan gula. Yes, sirap dan susu. Betul tak? Sirap dan susu pekat. Betul? Sama juga dengan air. Air terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Okay, bila hidrogen dan oksigen bercantum, okay, dia akan menghasilkan air. Boleh faham? Menarik kan? Air itu sebenarnya adalah terdiri daripada gas hidrogen dan gas oksigen. Okay, so kita ada sumber elektrik dan kita ada anod, katot dan elektrolit. Okay, kalau awak tengok kat sini yang tanda bateri yang besar itu adalah positif. So untuk yang positif, okay, kita tengok. Okay, untuk yang positif, okay, dia akan pergi pada mana? Katot ataupun anod? Anod. Ya? Anod. Anod ya? Yang positif akan pergi kepada anod, yang negatif akan pergi kepada katot. Betul? Yakin? Cuba check balik. Betul. Ya, anod positif dan katot negatif. Maknanya yang tanda yang lebih panjang ini daripada bateri ini adalah sumber positif dan rod elektrod karbon ini adalah anod, dan yang kecil sikit ni dia negatif, dia pergi pada karbon, punca negatif adalah katot. Betul ke tak? Betul. Betul. Okey. So dalam anod, okey, dia mengeluarkan elektron. Anod mengeluarkan elektron ataupun dalam buku dia sebut menderma elektron. Okey. Katot dia adalah negatif. Dia menerima elektron. Awak boleh catat dekat mana-mana boleh?
Okey. Tadi kita kata positif ialah anode, negatif ialah kathod. Anode menderma elektron. Dia mengeluarkan elektron. Kathod menerima elektron. Okey? Boleh faham? Boleh. Tak boleh pun kena boleh jugalah ya. Okey, kita tengok yang ini ya. Cuba tengok di sini. Saya besarkan. Jelas? Jelas. Jelas ya? Saya cuba jadikan awak lebih faham lah. Okey. Okey, jadual nombor 4 jadual 6.1 menunjukkan komponen dalam sel elektrolitik dan penerangannya. Okey, komponen sel elektrolitik. Sumber elektrik, awak boleh tengok okey, komponen sel elektrolitik ni yang ada tabur uji tadi kan, yang menghuraikan juzuk ataupun unsur tadi, dia terdiri pada sumber elektrik. Sumber elektrik ni ialah bateri lah. Betul? Ni gambar rajah ni senang. Ni ada bateri kan? Ni ada bateri. Lepas tu, okey, dalam elektrolitik dia kena ada elektrod. Okey, elektrod ialah batang karbon ni. Yang warna hitam ni adalah batang karbon yang disambungkan kepada litar elektrik. Ada bateri, litar elektrik disambungkan kepada rod karbon ini. Itu yang elektrod karbon ni yang disebut sebagai elektrod. Okey, elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri untuk membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit. Masuk ataupun keluar dari elektrolit. Elektrolit ni ialah cecair ni. Cecair ataupun bendalai ni. Tak kira lah cecair ni sama ada air ataupun sebatian kimia yang tertentu. Okey, yang digunakan, alright? Boleh faham? Elektrod adalah konduktor elektrik. Ini ya, karbon ni. Okey, anode ialah elektrod yang disambungkan pada terminal positif bateri. Okey, terminal positif bateri. Kalau awak tengok simbol bateri tu kan dia ada panjang, ada pendek kan. So yang lebih panjang tu adalah positif, dia akan pergi ke kawasan ini. Yang positif ini adalah anode. Okey, sumber yang negatif dia akan pergi kepada karbon yang kedua dan karbon kedua ni adalah kathod. Boleh faham? Okey, kathod ialah elektrod yang disambungkan pada terminal negatif bateri. Okey? Seterusnya yang ketiga, komponen yang ketiga, maknanya satu ada bateri dan arus litar dia ni. Bateri dan litar elektrik ni satu. Yang kedua elektrod ini, elektrod karbon. Dan yang ketiga ialah elektrolit. Elektrolit ni bendalai yang digunakan. Okay, dia bukan air, tak semestinya air ya. Okay. Elektrolit ialah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan. Leburan tu maksudnya cecair. Dia bukan pepejal, dia tak boleh dalam pepejal. Kalau awak buat eksperimen ni dalam bentuk pepejal, tak berjaya, tak berlaku penghuraian unsur ataupun juzuk tadi. Okey, dalam keadaan leburan atau disebut sebagai aqueous. Aqueous dan mengalami perubahan kimia. Okey, arus elektrik kena disambung pada elektrod, berlaku perubahan kimia. Okey. Elektrolit terdiri daripada sebatian ion positif. Maksudnya dalam bendalai ni ada ion positif dan ion negatif. Boleh faham? Dalam bendalai ni ada ion.
iaitu ion positif dan ion negatif. Okey. Ion positif, ini ya, ion positif disebut sebagai kation. Apa teacher kat sekolah bukan sebut kation kan? Kation. Ya. Betul. Okey, ion positif adalah kation dan ion negatif ialah anion. Oh, anion. Ini jadi bawang pula kan? Anion. Cation. Okey, contoh sebatian ion. Okey, natrium klorida NaCl terdiri daripada kation Na positif dan anion Cl negatif. Betul? Awak boleh tengok dalam sebatian yang dia bagi contoh ni, natrium klorida. Dia punya simbol dia ialah NaCl. Gabungan antara natrium dan klorida. Dan awak tengok dia punya cas dia ialah natrium bercas positif dan anion bercas negatif. So, kat sini awak tengok proses elektrolisis. Sewaktu proses elektrolisis, kation yang bercas positif bergerak ke katot. Katot bercas negatif. Okey, awak bayangkan macam ni. Macam magnet kan? Magnet. Cas negatif akan bergerak kepada cas positif. Betul tak? Kalau cas yang sama dia menolak, betul? Setuju dengan apa yang saya beritahu awak? Setuju. Ya. Kalau elektromagnet kan, dia cas yang sama akan menolak. Cas yang berlainan akan menarik. Betul ke tak? Betul. Macam contoh lah, ini saja saya bagi contoh lah. Lelaki dan wanita dia tertarik. Betul tak? Betul. Kalau sama dia punya orang kata jenis, dia menolak. Tapi kalau sama jenis menarik tu pelik lah. Betul tak? Itu pelik. Okay. So sama juga dengan magnet. Magnet cas yang berbeza akan menarik. Jadi awak tengok anode adalah cas apa? Anode. Anode cas positif kan? Dia sumber positif bateri kan? So sumber positif bateri akan pergi ke batang karbon ini, automatik kat sini anode. Cas negatif akan pergi pada batang karbon ni automatik akan jadi katot sebab dia negatif. Tetapi ion, okay, ion kat sini positif kan? So ion, rod yang positif, anode ni dia akan menarik cas apa? Cas negatif. Sini akan menarik cas negatif, katot akan menarik cas positif. Katot, elektrod negatif akan menarik ion yang bercas positif. Boleh faham ke? Faham kan? Okey. Okey, selain daripada tu, awak boleh lihat cas negatif iaitu anion akan bergerak ke anode sebab anode positif. Ion bercas negatif bergerak kepada elektrod positif. Dia cas yang berbeza. Anode positif, dia menarik cas negatif. Cas negatif ialah anion. Betul? Kat sini ya. Sini take note yang bahagian ini ya. Dan seterusnya awak boleh lihat di sini. Okey, dalam nota saya ni ada banyak eksperimen ya. Eksperimen yang boleh jadi pelajar-pelajar buat di makmal di sekolah kamu kan.
Okay, dalam buku ni bagus semua eksperimen ada. Sebab soalan SPM ataupun soalan tak kisahlah exam ke apa kan, kadang-kadang dia akan mengeluarkan soalan daripada uji kaji. Betul tak? Jadi dalam nota saya ni komplit semua uji kaji untuk membuktikan sesuatu kenyataan yang telah dia bagi tu dia akan cuba untuk proofkan, untuk buktikan melalui uji kaji ini. Okey, cuba tengok yang ini ya. Okey, kejap. Saya mungkin kalau boleh besarkan lagi. Oh, tu dia. Cuba tengok yang ini. Contoh, sewaktu elektrolisis larutan aqueous natrium klorida ya, kation iaitu ion natrium yang bercas positif akan bergerak ke katot. Ya, katot sebab katot bercas negatif. So ion positif pergi cari katot. Sebab katot bercas negatif. Okey, anod bercas positif. So siapa yang cari dia? Ion mana cari dia? Yes, ion yang bercas negatif akan mencari anod yang bercas positif. Okay, ya, cas yang opposite ataupun yang berbeza akan bergerak mencari macam ion dia cari elektrod ataupun anod ataupun katot ya. Depends lah, kalau katot negatif, ion positif cari yang negatif. Kalau anod positif, ion negatif akan cari anod yang bercas positif. Boleh faham? Boleh ya? Boleh. Bagus. Boleh. Okay, faham setakat tu. Okay, seterusnya eksperimen ni banyak Eksperimen ni banyak. Kalau saya nak cerita pada awak satu-satu memang banyak tapi saya upload juga masuk dalam ni supaya awak boleh tengok sendiri. Okay, awak bandingkan uji kaji awak dengan yang dibuat di sekolah. Cuma saya interested ataupun saya berminat untuk melihat ini ya, awak tengok dia proofkan apa. Mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan aqueous. Leburan dan aqueous ni sama lah kan, betul tak? Leburan dan aqueous kan? Sebab dia adalah bendalih ya. So antara pepejal dengan aqueous ataupun leburan, yang mana lebih berkesan. Okay, saya apabila saya lihat uji kaji ni, first saya tengok tajuk dia. Yang lain-lain tu awak boleh baca. Okay, saya akan lihat kepada mana ni? Saya akan lihat kepada dia punya kesimpulan. Cuba tengok ni kesimpulan yang uji kaji yang sebelum ni, yang untuk membuktikan sama ada aqueous atau pepejal lebih baik. Cuba tengok kesimpulan dia. Yang lain-lain awak baca ya. Sebab ujian makmal ni dia akan keluarkan dalam soalan-soalan sama ada soalan soalan untuk peperiksaan awak ataupun SPM. Okey, hipotesis diterima. Okey, kesimpulannya ialah sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous dapat menjalani proses elektrolisis, manakala sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak dapat menjalani proses elektrolisis. Maksudnya proses elektrolisis ini akan berjaya sekiranya anda menggunakan sebatian elektrolit tu dalam bentuk leburan ataupun aqueous. Boleh faham? Okey, cuba tengok di sini ya. Anda semua ada di sini ke? Semua ada? Ada. Ada. Alhamdulillah. Okey. Senyap semua kan. Boleh tanya saya soalan kalau tak faham. Takut saya terlalu cepat. Ya? Nak tanya kenapa boleh dalam bentuk pepejal sahaja?
Bukan. Pepejal tak boleh. Pepejal dalam kita tak bentuk boleh buat cecair. elektrolisis. Halo? Siapa cakap tadi? Kenapa? Tak jelas. Okey, dalam bentuk pepejal, elektrolisis tidak dapat dijalankan. Hanya dalam bentuk leburan dan aqueous sahaja. Dalam bentuk cairan, dalam bentuk cecair sahaja proses elektrolisis akan berjaya. Faham? Kenapa? Saya rasa memang jelas kalau dalam bentuk elektrolisis elektrik dapat menghuraikan, tapi dalam bentuk pepejal elektrik tak dapat huraikan juzuk ataupun unsur-unsur yang ada dalam pepejal tadi, tak boleh. Hanya dalam bentuk cecair sahaja. Itu dah kejadian alam lah. Okey, kalau awak tanya saya kenapa, saya tak boleh jawab lah. Okey, mungkin pepejal tu dia punya, kita belajar zarah kan, zarah dia mampat, terlalu dekat. Okey, kalau cecair zarah dia lebih jauh, lebih jarak dia, ada jarak antara satu sama lain. Okey, cuba lihat kat sini. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, kalau cepat sangat awak bagi tahu saya dekat mana yang awak kurang faham ya. Okey, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod. Bagi elektrolisis larutan aqueous ialah yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Kan awak belajar kan, awak belajar kimia kan? Kan dia ada siri elektrokimia, dia ada dia punya rank dia ataupun dia punya level elektrokimia yang mana yang paling baik dan yang paling lemah. Awak ingat tak? Ada teacher awak tunjuk di sekolah? Siri elektrokimia? Ada kan? Okey. Awak boleh lihat di sini, 3 faktor mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas pada elektrod bagi elektrolisis larutan aqueous ialah 1, kedudukan, ini yang hijau ni. Di sini pun boleh awak baca kan, dia ditulis sekali lalu tapi dibincangkan lebih terperinci lagi kat sini. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Kepekatan bendaleh yang digunakan, cecair yang digunakan. Cecair itu boleh jadi air ataupun cecair itu boleh jadi cecair sebatian kimia yang digunakan ya. Ini kepekatan elektrolit. Elektrolit itu bendaleh. Dan yang ketiga ialah jenis elektrod. Yang ketiga, jenis elektrod. 3 ingat ya. Ni ada soalan-soalan ni yang ada kaitan ini ya. Faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dicaskan pada elektrod. Okey, kita pergi pada yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, cuba awak tengok kat sini ya. Ini anion, dia bercas, apa dia? Anion ni ion, cas ion ya. Cas ion ni adalah anion. Anion adalah cas negatif. Ion yang bercas negatif disebut sebagai anion. Ingat ya? Ni ion ni semua negatif. Okey, yang negatif ni semua disebut sebagai anion. Dalam kategori anion yang bercas negatif. Ion negatif disebut sebagai anion. Ion positif disebut sebagai kation. Cuba awak tengok yang paling baik sekali kat sini, paling tinggi sekali ialah apa? Kalium. Yang kedua, natrium.
Yang ketiga, ion kalsium. Seterusnya, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan argentum. Semakin ke bawah, semakin mudah dinyahcaskan. Semakin ke bawah, semakin mudah untuk dinyahcaskan. Maksudnya dikeluarkan dia punya ion tadi. Dinyahcaskan ion tersebut, dikeluarkan ion tu. Okey, daripada mana? Daripada sebatian bendali tu. Semakin tinggi, semakin susah. Semakin ke bawah, semakin rendah dalam siri kimia tadi, elektrokimia tadi, semakin senang dicaskan. Maknanya makin lemah, makin senang dinyahcaskan. Okey, semakin tinggi kedudukan suatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Semakin tinggi dalam siri elektrokimia, semakin mudah dia menderma elektron. Dalam kurungan sini, atom logam bertukar menjadi ion yang bercas positif. Okey, dia lebih mudah menderma elektron untuk yang paling tinggi dalam siri elektrokimia. Okey. Bila dia mudah menderma, atom logam akan bertukar menjadi ion bercas positif. Ni atom logam Okey, atom logam yang tinggi dalam kedudukan elektrokimia akan bersifat menderma elektron. Bila dia derma elektron, dia akan bertukar menjadi ion yang bercas positif. Sebab apa? Elektron dah keluar kan daripada tu. Elektron dah semua dah keluar sebab dia dah derma. Last sekali, logam ini akan bertukar menjadi ion yang bercas negatif. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Apa dia? Boleh. Boleh faham? Bagus. Okey. Paling tinggi logam tersebut dalam siri elektrokimia, sifat dia ialah mudah menderma elektron. Kalau kita kata mudah menderma elektron, dia mudah mengeluarkan elektron ke dalam bendali. Sebab kan dia rod tadi kan? 2 rod tadi. Dia mudah menderma elektron dan atom logam bertukar menjadi ion yang bercas positif. Siri elektrokimia. Dia cerita pasal logam Ni dia cerita pasal logam ni. Dia belum cerita, dia tak ada kaitan tentang elektrolisis, tapi dia cerita pasal logam saja. Kalau logam tu berada tinggi dalam kedudukan siri elektrokimia, dia lebih mudah untuk menderma elektron. Okey, dengan kata lain, atom logam tersebut akan bertukar menjadi ion yang bercas negatif. Boleh faham? Okey, di sini kalau saya tak silap, okey kita tengok kat sini Contoh-contoh kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan jenis ion untuk dicas pada elektrod. Ditunjukkan pada jadual 6.2. Ini contoh-contoh. Ini larutan natrium. Anode menarik ion negatif. Anode kan elektrod positif, betul tak? Anode tu elektrod positif, dia akan menarik ion negatif. Kathod elektrod negatif menarik ion positif. Okey. Ni seterusnya, ni lebih detail lah. Ini larutan kuprum.
Okey, larutan kuprum. Okey. Awak tengok dekat sini ya, saya tak boleh pergi ini sangat detail lah, dia bagi contoh dia bagi contoh sangat detail. Ni eksperimen yang kedua. Cuba tengok apa eksperimen yang kedua. Mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan jenis ion untuk dicaskan pada elektron. So dia guna apa ni? Larutan magnesium nitrate. Magnesium nitrate. Okay, ditunjuklah prosedur, cara penyediaan semua bahan-bahan semua kan. Ini dalam makmal uji kaji dalam makmal. Kita tengok apa yang berlaku. Saya sentiasa pergi, okey, dia akan membincangkan ni ada uji kaji, ada penghasilan gas. Ini sekejap saya cek. Dia ada menghasilkan gas di sini ya. Ujian kayu uji berbara, ujian gas oksigen. Yang ini ujian kayu uji gas hidrogen. Okey, dia cuba untuk mengenal pasti ada tak gas oksigen kat sini. Di sini ada tak gas hidrogen. Okey, jika kayu uji berbara tadi menyala, semula gas di dalam tabung uji tersebut ialah oksigen. Ini nak kenal pasti oksigen ke hidrogen. Kalau yang hidrogen ni jika gas meletup, bila awak bawa, ini dia kayu uji berbara dia akan menyala. Yang ini adalah dia dekatkan kayu uji bernyala. Yang ni berbara, yang ni bernyala. Jika gas meletup dengan bunyi pop, gas di dalam tabung uji tersebut ialah hidrogen. Okey, kita tengok kesimpulan dia. Ni tengok kesimpulan. Yang lain awak cek apa yang dia bagi tahu awak, perbincangan semua ni kan. Awak cek sebab ada kalanya soalan-soalan berkaitan dengan uji kaji So saya tengok kesimpulan di sini kesimpulan untuk uji kaji yang kedua. Alright. Uji kaji yang kedua tentang apa tadi? Nak cek apa? Mengkaji kesan kedudukan ion dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan. So kesimpulan dia, saya terus pergi pada kesimpulan. Kesimpulannya, semakin rendah kedudukan ion dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion itu dinyahcaskan. Semakin rendah maknanya kalau semakin tinggi semakin susah lah. Semakin rendah, sebab tu awak boleh tengok arrow tadi. Arrow ataupun anak panah ni menunjukkan bahawa dalam siri elektrokimia ini semakin tinggi semakin susah dinyahcaskan. Semakin rendah, tengok arrow ke bawah, semakin mudah dinyahcaskan. Tu menepati dengan uji kaji yang kedua. Boleh faham? Awak ada bersama saya sekarang? Ada. Okey. Alright. Seterusnya kita lihat pada kepekatan elektrolit. Kepekatan elektrolit ataupun kepekatan ion dalam elektrolit mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcas pada anod seperti yang berikut. Di anod positif, ion negatif akan lebih pekat dalam elektrolit. Adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyahcaskan. Di katot negatif, ion positif yang dipilih untuk dinyahcaskan pada katot masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif pada elektrokimia. Okey, kita tengok apa hasil uji kaji ni. Okey, dia tak ada uji kaji kat sini, saya tak silap. Okey, dia cuma bagi kenyataan di situ Okey. Contoh kesan kepekatan ion dalam elektrolit
terhadap pemilihan jenis ion negatif untuk dinyahcas pada anod dan kedudukan ion dalam siri elektrokimia pemilihan jenis ion positif untuk dinyahcaskan pada katod. Ini lebih terperinci ya diberikan, awak boleh baca. Ini uji kaji ini ya yang tadi untuk melihat kepekatan, kesan kepekatan ion. Okey, penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah bla bla bla. Okey, kita tengok kepada ada dia punya tu tak? Tak ada missing pages ke? 6.3 291 di sini ialah okey, ada missing page missing mungkin kat tempat lain. Kita tengok saya check sekejap. Ada missing. Okey, tak apa. Kita pergi pada yang eksperimen yang keempat, mengkaji kesan jenis elektrod terhadap pemilihan jenis ion. Jenis elektrod. Okey, dia buat uji kaji di sini. Alright. Larutan kuprum, karbon, satu kat luar, satu kat bahagian dalam. Okey. Kesimpulan dia apa? Panjang kesimpulan dia kat sini ya. Okey, kesimpulannya jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum sulfat, maka ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan pada anod. Jika elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum sulfat, semasa elektrolisis larutan kuprum sulfat CuSO 4, maka ion kuprum akan terhasil pada anod. So dia kalau dia nak hasil berkumpul, di situ dia akan menggunakan elektrod yang sama. Elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum, maka ion kuprum akan terhasil pada anod. Anod adalah apa? Positif ke negatif? Positif. Positif, yes. So ion negatif akan berkumpul di anod. Okay, ion negatif akan berkumpul di anod. Okay, awak baca ini ya. Ini sangat bagus ya. Saya rasa nota ni sangat bagus. Saya pilih, saya lebih selesa untuk bincangkan ini walaupun memang ada nota yang diberikan oleh pusat tuition, tapi awak boleh baca lah. Mungkin ada persamaan ya. Ini adalah aplikasi elektrolisis dalam industri. Okay. Ada soalan nak tanya saya? Ada apa-apa soalan? Cikgu. Ya, saya. Siri kereaktifan logam tu dah ada bagi tak dalam exam? Boleh kuatkan sikit suara? Sekejap. Ini soalan ada yang uji kaji tu, boleh jadi ada banyak soalan yang saya tengok daripada uji kaji tersebut. So buku ni sangat bagus lah ataupun nota ni lah saya keluarkan untuk supaya awak boleh baca kan. Okay. Alright, tadi tak jelas soalan, saya teruskan boleh? Kau awak nak tanya soalan? Okey, saya teruskan ya. Pengekstrakan logam. Yang pertama, logam kalium, natrium, kalsium dan magnesium dan aluminium diekstrakkan daripada bijihnya pada ataupun garamnya secara elektrolisis leburan bijih atau garam logam tersebut seperti yang ditunjukkan dalam siri ini. Siri keaktifan logam, tadi yang paling aktif ialah kalium kan? Okay, natrium, kalsium, magnesium. Okey, cuba tengok kat sini dia kumpulkan di sini pengekstrakan melalui elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur.
Bagi logam yang lebih tinggi daripada karbon, dalam siri kereaktifan logam, pengekstrakan logam daripada sebatian logam tersebut adalah melalui elektrolisis. Sebab yang ini boleh kita dapati dalam bentuk apa dia? Lebur. Ini karbon. Okey, cuba tengok pula di sini. Zinc, hidrogen, ferrum, timah dan juga plumbum. Pengekstrakan melalui penurunan oksida logam oleh karbon. Ni lain cara dia. Yang ni guna elektrolisis. Yang atas ni, okay, kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium menggunakan elektrolisis. Tetapi zinc, hidrogen, ferrum, timah dan plumbum dia menggunakan oksida logam oleh karbon. Bagi logam yang lebih rendah daripada karbon, dalam siri keaktifan logam, pengekstrakan logam dari biji logam tersebut adalah melalui penurunan oksida logam tersebut dengan karbon. Ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga zinc. Biasa zinc karbon dioksida campur dengan karbon, dia akan menjadi gas karbon dioksida dan logam tulen. Okey, dia sebab dia nak ekstrakkan unsur tadi. Yang ni elektrolisis pun dia nak ekstrakkan unsur tu jadi asing. Dia nak asingkan unsur yang dalam leburan tadi ataupun aqueous tadi. Yang ini dia buat pemanasan campur dengan karbon. Okay. Alright, yang ini cuprum, mercury, argentum dan emas. Okey, apa yang jadi pada cuprum dan mercury? Pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus sebatian logam tersebut. Panaskan ya, yang ini. Okey, dan argentum dan emas wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Maksud dia apa? Awak rasa? Wujud dalam bentuk unsur dalam kerak bumi. Maksudnya kan, ini semua bila diambil daripada bumi kan, dia bercampur ni. Dia bercampur. So awak kena, industri dia kena asingkan. Okay, untuk mendapatkan unsur yang tulen ya, daripada kalium, natrium ini dan juga unsur yang tulen daripada zinc, hidrogen, ferrum, timah dan plumbum. Tetapi untuk argentum dan emas ini memang dia unsur yang macam mana? Kita tak payah ekstrak. Dia memang wujud dalam unsur yang tulen daripada kerak bumi. Kalau mungkin kalau orang melombor emas kan, boleh dapat emas terus, tak payah melalui. Cikgu. Ya saya. Cikgu mute ke? Saya mute ke? Sorry, sekejap. Tak, cikgu tak mute. Saya tak mute. Okey, bagi tahu saya kalau tak dengar saya tak mute, Boleh faham ke? Okey, awak go through dulu nota ini ya, sangat mudah untuk difahami ya. Okey, ini adalah proses yang dibuat dalam industri. Okey, bila dia orang melombong benda-benda ni, logam-logam ni, dia tidak datang dalam sebatian yang tulen. Okey, so dia orang kena asingkan. So, nak asingkan, kalau yang lebur ni pakai proses elektrolisis. Kalau yang dalam bentuk pepejal ya, yang bergabung ini, dia combine dengan karbon, dia akan diekstrakkan melalui oksida logam. Okay, menjadi logam oksida. Ya. Okey. Baca, tengok ya. Okey. Saya pergi pada yang seterusnya. Rajak 6.12 merupakan contoh pengekstrakan aluminium melalui elektrolisis leburan aluminium oksida. Okey, aluminium kat mana? Bahagian ini kan, bahagian atas ni boleh guna elektrolisis. Dia boleh dalam bentuk
Inilah. Okey, cuba tengok. Campuran leburan aluminium oksida dalam cecair ni. Ini adalah leburan ataupun campuran leburan aluminium oksida. Dan ini adalah lapisan karbon sebagai katod. Anode, ini tindak balas di anode. Anode positif, yang ini semua anode. Yang ini adalah katod. Ini ya. Yang bahagian macam dia punya dinding ni adalah katod. Yang ini adalah anode. So, charge negatif akan berkumpul di anode. Charge positif akan berkumpul di katod. Betul ke tak? Betul Betul. Betul. Kalau saya salah bagi tahu kadang-kadang mungkin saya Betul. tersalah. Takut saya tersalah Okey, kelas. Okey, 295 bawah ni berapa? Takut dia dah lari dia punya page. 296 tak larilah. Okey, seterusnya awak tengok ini juga penulinan logam. Kalau awak tengok awak punya nota yang diberi tak berapa detail macam ni kan? Betul tak? Tak detail Betul. Okey, ini sangat detail dia bagi. Okey, penulinan logam. Okey, ini nak logam ni dia dah bercampur contoh kan. Mungkin salah satu ini awak tengok anode kuprum, bendasing dalam anode larutan kuprum. Ini katod dan ini anode. So anode mengeluarkan charge negatif akan pergi kepada anode, charge negatif akan pergi kepada katod. Alright. So dalam penulinan logam seperti kuprum, zinc dan aluminium, logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anode. Logam yang tidak tulen dijadikan anode. Mana tak tulen tu maksudnya dia ada campuran. Dia bercampur dengan sebatian lain. Okay. Alright. Manakala logam tulen dijadikan sebagai katod. Ini logam tulen. Semasa proses elektrolisis, logam pada anode akan melarut ke dalam elektrolit. Okey, logam ini akan larut dalam elektrolit ya. Dan membentuk ion. Okey. Logam kat sini dia akan larut dalam ni. Ini cuba tengok ini anode kuprum yang tidak tulen. Ini ya, yang kedut-kedut ni anode kuprum yang tidak tulen. Okey, sebatian pula larutan apa? Larutan kuprum, betul? Nampak tak? Larutan kuprum. Yang ini anode kuprum yang tidak tulen. Okey, bila mereka melalui elektrolisis, okey, kuprum yang tidak tulen ni, kuprum ni akan charge dia akan masuk ke dalam bendalin ni. Okey. Right, saya baca balik nombor 2. Semasa proses elektrolisis, logam pada anode akan melarut ke dalam elektrolit. Membentuk ion. Ion logam ini akan bergerak ke katod untuk dinyahcaskan dan terenap pada katod sebagai atom logam tulen. Boleh faham ke tak? Kat sini tak tulen kan? Okey, katalah ini sebatian kuprum yang tak tulen. Bendalin ni adalah bendalin larutan kuprum. Bila dia dialirkan elektrik, okey, kuprum yang ada kat sini akan, charge dia akan masuk dalam bendalin ni. Dan bendalin ini, charge tadi akan berkumpul di katod dalam bentuk logam tulen. Maksudnya yang kat sini telah diasingkan. Kuprum yang bercampur ni akan bergerak ke
dalam bentuk ion tadi dia akan bergerak ke katot dan dia akan berkumpul, semua kuprum saja yang berkumpul di katot ini. So, katot ni akan menjadi logam tulin. Logam kuprum tulin. Boleh faham maksudnya yang dah asing kan? Sini ya. Boleh. Ya? Okey, faham. Kita tak tahu ini kuprum campur apa kita tak tahu. Kan? Tapi ada kuprum kat sini. Okey, seterusnya kita tengok pada penyaduran logam. Dalam proses penyaduran logam, emas, platinum, nikel, kromium atau perak disadurkan pada logam lain untuk menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan tahan hakisan. Kan orang pakai emas sadur kan? Emas saduran dipanggil kan? Luar je emas, kat dalam mungkin logam lain. Okey. Bagaimana proses yang dijalankan? Rajah 6.14 merupakan contoh proses penyaduran kuprum pada sudu besi melalui elektrolisis. Okey, so awak rasa sudu ni anode ke katot? Ya. Ha? Katot. Katot, yes, dia adalah katot. Tapi ini kuprum dia bukan dia guna emas dia guna kuprum. So di sudu ni adalah katot ya. Ini adalah anode. So ini adalah larutan kuprum sulfat. Ini adalah kuprum sebagai anode. So dia nak sadur the sudu ni. Okay, ion dia akan melarut di sini dan cas itu akan bergerak. Okay, cas daripada anode ini, cas negatif cas apa? Kation ataupun anion? Anion. Anion, yes. Anion akan bergerak Anion. ke katot. Anion akan bergerak ke katot. Dan dia akan melekat di sini ya. Jadilah saduran. Faham semua? Faham ya? Kalau tak faham, kena tengok balik, baca. Saya senang, mudah untuk awak faham dengan gambar rajah yang jelas. Okey. Cikgu. Bagus. Akhir sekali untuk yang kat sini. Cikgu. Okey. Ya? Nak tanya yang penyaduran tu kan. Dia macam Ya. ada macam ada W Ada Rheostat W. yang orang panggil. Apa tu? W apa tu? Yang dekat dia punya lita yang macam ada rheostat Itu awak jangan risau. Dekat lita tu awak jangan risau. Yang awak perlu fokus ialah pergerakan. Okey, satu awak kena tentukan yang mana anode, yang mana katot. Kan? Alright? Kalau awak tengok kat sini pun awak tahu ni, tengok lita ni kan. Yang besar ni ialah positif kan? Positif dia akan masuk pada anode. Yang kecil ni, yang ini yang kecil, negatif, dia akan pergi pada katot. Automatik awak tahu kat sini katot. Betul? Betul. So anode akan menghasilkan cas. Cas apa? Cas negatif. Dia positif. Okey. Katot ini adalah cas positif, dia akan menarik cas negatif anion. Betul ke saya cakap ni? Saya dah terbalik dah. Cuba cek balik ya. Yang anion kation tadi. Saya pergi balik ke atas, paling atas sekali ya. Anode, katon, electrolyte. Anode adalah daripada positif. Okey. Anode adalah positif. Betul-betul lah set dalam you punya mind. Anode ialah charge positif.
Okey. Ini adalah charge, cathode adalah charge negatif. So cathode ini dia charge negatif. So yang pergi kepada dia adalah apa dia? Kation. No. Ini cathode, yang pergi kepada dia ialah apa? Charge apa? Anion. Anion, yes. Cathode, anion yang pergi kat dia. So anode, kation yang pergi. Charge okay. So kat sini berlaku penyaduran kat sini lah. So logam tadi telah telah mengalir dalam bentuk ion charge yang berbeza tadi dan menuju kepada cathode ini. Cathode negatif. Alright. Okay. Seterusnya, yang akhir sekali ialah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Elektropenggumpalan. Ini apa dia kat sini ni? Air sisa. Okay, dia nak asingkan air dengan apa ni? Elektropenggumpalan adalah satu teknik yang inovatif untuk merawat air sisa seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.15. Nak mengasingkan ini pun dia menggunakan arus elektrik. So tengok penerangan dia apa? Kat sini. Elektropenggumpalan mengaplikasikan dua proses elektrolisis penggumpalan ya. Satu proses elektrolisis dan satu lagi adalah proses penggumpalan. Okey, kat sini saya ada soalan. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan elektrolitik? Siapa boleh jawab? Apakah yang dimaksudkan dengan sel elektrolitik? Arus elektrik Ya, mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. betul. Tindak balas kimia itu digunakan untuk apa? Untuk jadi tenaga. Betul, jawapan awak betul ya. Untuk menghasilkan tindak balas kimia, dan kalau kita nak lebih detail lagi, tindak balas kimia adalah untuk mengasingkan dua unsur. Betul tak? Betul. Dua unsur yang ada dalam tu. Okay, good. Okay, nombor 2. Huraikan perubahan bentuk tenaga dalam sel elektrolitik. Huraikan perubahan bentuk tenaga dalam sel elektrolitik. Daripada tenaga apa kepada tenaga apa? Tenaga elektrik kepada Ya, betul. Tenaga elektrik kimia. kepada Tenaga ditukar kimia. menjadi Tenaga kimia. betul. Okey, good. Tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Bagus. Okey, nombor 3. Soalan nombor 3. Catat soalan tu, jawapan dia catat jangan pula nanti awak tanya saya nak jawapan pula saya dah bagi jawapan dalam kelas. So saya nak pelajar yang hadir lah ya. Dia lebih faham. Saya takut yang tak hadir tiba-tiba nak jawapan. Kan? Boleh juga tapi susah sikit lah saya nak bagi kan. Okay. Okay. Saya harap awak tulis jawapan dia. Okay, nombor 3. Berikan 3 contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Baru kita bincang tadi. Apa dia? 3 contoh aplikasi elektrolisis dalam industri. Cek balik nota. Ayah. Yang ni. Ni semua ada. Yang nombor yang kali hijau tu apa? Dalam nota yang saya bagi tu, yang kali hijau tu. Pengekstrakan logam. Ni apa nombor 1 apa? Pengekstrakan logam. Yes, 1 pengekstrakkan logam. Nombor 2? Penulinan logam. Yes, penulinan logam. Nombor 3? Penyaduran logam. Penyaduran logam dan akhir sekali? Pengolahan air sisa Pengolahan air sisa menggunakan elektropenggumpalan. Betul. Bagus.
Very good. Okay. Nampaknya awak semua faham kan? Baru belajar je dah faham ni. Nanti masuk kelas lagi senang awak faham bila teacher awak explain. Okay, seterusnya. Ada sikit masa lagi. Sekarang pukul berapa sekarang? 9.28. 9.28. Kita ada lebih kurang, kita habis 9.45 kan? 15 minit lebih kurang lah. Okey, saya pergi pada sel kimia. Ini elektrokimia jenis yang kedua. Tadi elektrolitik. Betul? Betul tak? Kita ada dua jenis kan? Sel elektrokimia kedua kan? Setuju? Betul. Okey, yang pertama tadi sel elektrolitik. Ini saya akan ajar awak sel kimia. Okey, sel kimia ni tak pakai bateri. Nampak tak gambar rajah tu? Tak pakai bateri pun. Apa yang jadi bateri kat sini? Ini rod logam ni akan jadi bateri. Awak faham tak? Bukan jadi bateri tau. Dia berlaku tindak balas kimia dan menghasilkan tenaga elektrik. Nak tahu tenaga elektrik tu wujud atau tidak, kat sini ada voltmeter. Dia menunjukkan pergerakan arus elektrik tadi. Faham ke? Tak ada bateri kat sini ya. Tindak balas antara dua logam ini dan melalui cecair sebatian ini. Cecair sebatian apa ni? Ni dia guna larutan kuprum. Okey, akan menghasilkan elektrik. Jadi awak boleh tengok sel elektrolitik tadi daripada apa? Tenaga apa tadi? Tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Betul? Jawab soalan? Jawab soalan saya betul atau tidak? Betul. Yes, elektrolisis tadi adalah daripada tenaga elektrik, bateri yang digunakan kepada tenaga kimia. Okey, untuk sel kimia ni terbalik. Sel kimia ni terbalik. Daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Terbalik Faham? Faham Okey, tengok nombor 2. Sel kimia ringkas terdiri daripada dua elektrod logam yang berlainan seperti magnesium dan kuprum. Contoh yang dicelup ke dalam suatu elektrolit seperti larutan kuprum sulfat CuSO dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar penyambung. Kat sini dia sambung dengan wayar dia sambung dengan wayar membentuk litar. Dan dia ada letak kat sini voltmeter untuk memastikan kehadiran elektrik wujudnya. Okey. Nombor 3. Darjah 6.16 menunjukkan sebuah sel ringkas dengan magnesium sebagai terminal negatif. Tengok Ini dia jadi terminal negatif. Ingat bateri dia ada dua terminal. Satu terminal positif dan satu terminal negatif. Betul? Bateri. Ingat tak? Betul. Okey. So dalam uji kaji untuk sel kimia, rod logam ni sendiri akan jadi apa? Terminal. Sama ada terminal negatif ataupun terminal positif. Dia jadi macam bateri lah. Kan tak? Dia jadi sumber tenaga ni. Dua-dua logam yang dicelup kat sini, dia akan membentuk sumber tenaga. Okey. Tenaga kimia menjadi tenaga elektrik. Okey, magnesium menjadi terminal negatif kerana lebih elektropositif. Sebab apa dia kata terminal magnesium ni terminal negatif? Ini macam bateri terminal negatif kat sini. Kenapa dia kata jadi terminal negatif? Kerana dia menderma. Menderma banyak elektron. So dia disebut sebagai elektropositif. Kalau dia menderma, tulis awak boleh buat catatan Kalau dia menderma lebih banyak elektron, dia disebut sebagai elektropositif. Faham? Okey. Yang ini pula, logam yang kedua ini dia lebih
Apa dia? Kalau sini elektro positif, kat sini menderma, ini apa pula? Dia menerima. Kat sini menerima. So bila menerima, kita panggil dia sebagai elektro apa? Kalau menderma elektro positif, menerima elektron disebut elektro negatif. Ya. Senang je awak tengok ni. Magnesium ni ada tanda negatif kan? So dia menderma. Dia kalau automatik, kalau menderma elektropositif. Kalau dia menerima elektron, maknanya kat sini dia menerima, dia bergerak dalam ni, dalam ion ni dia bergerak. Dia bergerak kat sini. Okey, dia menderma. Ni menerima. So daripada sini ion ini bergerak ke sini dan dia membentuk satu litar melalui bendaleh ni, melengkapkan litar ini. Ini dah litar dah kat atas kan? Lepas tu ni rod. Kalau katalah tak ada bendaleh ni kosong, dia tak lengkapkan litar. Tapi kat sini ion ni bergerak daripada apa dia? Daripada logam magnesium yang dicelup ni membentuk ion-ion, cas-cas ni akan pergi kepada rod kuprum yang bercas positif ini. Dia menerima. Menderma negatif, ingat ya, menderma negatif, menerima positif. Dan bila berlaku pergerakan ion daripada satu terminal kepada satu terminal ini, dia akan melengkapi satu litar dan membentuk tenaga elektrik dan melalui kat sini dan menyebabkan voltmeter ini bergerak menandakan kehadiran elektrik. Betul ke tak? Betul? Betul. Setuju semua? Setuju. Setuju, bagus. Boleh faham Cuma awak ingat term sini je. Tapi kalau awak tengok magnesium ni negatif, awak tahu dah automatik dia adalah apa? Terminal negatif. Ini ni, logam ni sebagai terminal negatif. Macam bateri tau. Ni membentuk sebagai bateri, terminal negatif. Ini terminal positif bateri. So daripada negatif, ion ini akan bergerak kan, okey, dan bergerak ke sini lah, ke terminal ini. Okey, dia akan menerima cas elektron. Elektron keluar, elektron masuk sini. Elektron keluar daripada batang magnesium dan elektron akan masuk ke batang kuprum ini. Lengkap litar ni. Boleh faham? Faham ya? Okey, bagus. Setakat itu. Okey, sempat tak kita buat soalan? Sempat. Sempat? Kalau tak sempat mungkin minggu depan ke nak? Ataupun awak cuba dulu, tu minggu depan kita bincang Boleh? Boleh. Takut kat sini ada 10 lebih kurang. Alamak. Kenapa ni? Hilang. Saya tak tahu kenapa hilang. Halo? Skrin pelajar nampak skrin tak? Nampak. Oh, saya hilang Saya punya hilang, saya tak tahu kat mana. Okey, kejap. Awak nampak skrin Nampak. Saya pula tak nampak skrin ni. Mana pergi skrin saya? Okey, saya terbaliklah. Stop presenting. Okey, kejap. Mana pergi skrin saya?
Halo? Pelajar-pelajar ada lagi? Ada cikgu. Ada, minta maaf ya. Skrin saya hilang. Okay. Alright. Awak tengok kat situ. Saya sambung balik. Ya. Skrin nampak kan? Nampak. Okay. Kita sambung sikit. Saya lebih sikit masa tak apa. Okey, nombor 4. Magnesium menjadi terminal negatif adalah kerana berdasarkan pada susunan ion mengikut ke elektropositifan siri elektrokimia termasuklah. Okey, dalam siri elektrokimia magnesium paling lebih tinggi. Lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Tengok yang tadi yang gambar rajah tadi. Magnesium lebih tinggi daripada kuprum. Magnesium lebih mudah menderma elektron berbanding dengan kuprum. Nombor 5, dalam sel kimia, tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. Dia terbalik dengan proses elektrolisis tadi. Pengaliran elektron daripada terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar sel menghasilkan tenaga elektrik. Ini bagus saya harap awak tengok ini gambar rajah ni sangat bagus. Ini di muka surat 298. Ini. Okey, tengok magnesium adalah bahagian katod. Ini negatif bahagian katod dan kuprum bahagian anod. Magnesium katod negatif. Ya, negatif tu katod. Automatik kita tahu dia katod kalau dia negatif, anod positif. Magnesium menderma elektron. Larut dalam electrolyte. Okey, magnesium ni dia larut dalam electrolyte ini. Kuprum sulfat. Dan membentuk ion magnesium. Kemudian magnesium ini menjadi terminal negatif sel kimia. Dia jadi macam bateri Awak tengok negatif tu awak tahu dah. Dia jadi terminal negatif. Sel negatif sel kimia apabila elektron mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum. Saiz menjadi semakin berkurangan. Okey, so apa yang bergerak ke sini? Okey, kuprum akan berkumpul di sini dia menjadi semakin berat. So rod magnesium ni dia akan semakin kurang kerana ion dia larut dalam bendali ni yang mengandungi magnesium. Ni larutan kuprum Kita ni menjadi terminal negatif sel kimia apabila elektron mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum. So dia menjadi ion magnesium. Ion magnesium. Okey, saiz menjadi semakin berkurangan. Okey, untuk kuprum menerima elektron yang menyahcas ion kuprum untuk menjadi atom kuprum. Kedudukan ion kuprum lebih rendah berbanding kedudukan ion hidrogen dalam siri elektrokimia menjadikan terminal positif sel kimia. Saiz menjadi semakin besar kerana pepejar kuprum terenak padanya. Maknanya kuprum daripada larutan ni akan terenak pada rod kuprum ini. Boleh faham ke? Boleh faham? Awak ada lagi kat sini? Ada cikgu, tak hilang. Ada. Saya ingat semua dah lari lah kot. Sebab masa dah dah terlebih ni. 9.45 kan? Okey, saya nak awak jawab soalan ni boleh tak? Jawab soalan ni, apakah sel kimia ringkas? Apakah sel kimia ringkas? Apa jawapan kamu?
Sel kimia ringkas ialah alat yang menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Betul. Okey, jawapan tu sangat betul. Sel kimia ringkas ialah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, nombor 2. Lukis dan label struktur sebuah sel kimia yang ringkas. Okey, ada jawapan di dalam tu kan? Okey, ada voltmeter, ada 2 rod, rod negatif dan rod positif. Rod negatif, okey, dan rod positif. Awak lukis okey. Nombor 3, bagaimanakah kedudukan logam dalam siri elektrokimia mempengaruhi jenis elektron logam yang bertindak sebagai terminal positif dan terminal negatif dalam sel kimia ringkas. Okey, boleh bagi tahu saya? Dikaitkan dengan siri elektrokimia. Boleh tak awak bagi tahu lebih tinggi logam tersebut dalam siri elektrokimia lebih apa? Kelas? Nak cuba jawab? Halo, ada lagi ke? Halo, student? Pelajar-pelajar semua ada lagi di sini? Ada. Ada. Okey, saya bagi jawapan ya. Saya bagi jawapan yang nombor 3. Dalam sel kimia yang ringkas, awak nak catat ke? Dalam sel kimia ringkas, elektrod logam yang berkedudukan tinggi dalam siri elektrokimia, elektrod logam yang berkedudukan tinggi dalam siri elektrokimia akan bertindak sebagai terminal apa? Positif ke negatif? Kalau dia tinggi dalam siri elektrokimia, dia akan bertindak sebagai terminal positif ataupun terminal negatif. Ingat yang magnesium tadi? Positif. Positif. Cuba tengok magnesium, dia negatif ke positif ni, tengok sini. Negatif. Negatif. Tengok gambar rajah ni pun ada tunjuk kan. Magnesium, rod dia adalah negatif. So dia terminal negatif. Dia macam bateri tapi bahagian negatif. Okey, faham ya? Lebih tinggi dia akan lebih mengeluarkan banyak elektron, menderma elektron. So dia adalah terminal negatif. Manakala elektrod logam yang berkedudukan rendah dalam siri elektrokimia bertindak sebagai terminal yang rendah. Positif. Kalau dia rendah dalam siri elektrokimia, dia sebagai terminal positif. Yes, terminal positif. Sebab lagi bagus, cas dia tu lagi bagus. Lebih rendah lagi bagus. So dia terminal positif. Okey, akhir sekali soalannya. Namakan satu contoh buah yang boleh dijadikan sebagai sel kimia ringkas untuk menghasilkan tenaga elektrik. Buah apa? Boleh teka? Tak tahu. Apple. Ya, boleh. Buah apple lagi? Buah lemon. Buah lemon, okey, bagus. Saya rasa Durian. semua keluarga lemon lah ni. Buah limau, buah apple, buah oren, semua boleh ya. Limau, apple dan
oren. Okey, saya rasa dah terlebih masa kita. Okey, awak tengok ya, dalam nota saya ni ada beberapa soalan, betul? Okey, kertas satu. Cuba jawab ya. Praktis fokus SPM 6. Kertas satu awak jawab. Okey, sehingga ya. Ini sehingga kertas satu dan kertas dua. Boleh? Ini sebagai latihan awak lah. Saya akan bagi jawapan minggu depan. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, saya suka tengok awak semua rajin belajar subjek ini ya, subjek sains. Okey, dengan itu kita sudahilah kita punya kelas dengan tasbih kifarah awak boleh baca. Okey, so saya harap kita boleh berjumpa lagi insya-Allah ya. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Semua dah daftar kedatangan belum? Belum. Belum. Okey, saya akan masukkan dalam WhatsApp group ya. Okey, saya akan masukkan dalam WhatsApp group. Awak daftar kedatangan awak malam ni. Okey, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.